Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiar langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung lagi pembahagian air. Pembahagian air, pembicaraan sambungan minggu lepasnya adalah berkaitan dengan air mustakmal dalam mazhab Syafi'i kita. Yang mana sidang pendengar maklumilah, program Talaki Safinatun Najah ini adalah mingguan. Kemudian sambung menyambung. Jadi kalaulah contohnya minggu terdahulu ada kekangan tak dapat mengikuti, sama ada melalui radio Mani FM ataupun live FB Mani FM, sidang pendengar boleh tengok kembali dalam Facebook Mani FM. Masih lagi ada hak minggu lepas, yang mana alhamdulillah lah, kalau mengikut kepada paparan, contohnya hari ini habis program Talaki Safinatun Najah ini, kemudian tengok pula di minggu hadapan, paparan tu agak banyak bertambah. Terkadang lebih daripada separuh. Bererti selain daripada mengikuti live Mani FM radio dan juga live FB Mani FM, maknanya ada di kalangan pendengar dan penonton yang mengikut yang tengok kembali dalam live FB. Mungkin kerana sebelum tu tidak ada kesempatan, ataupun ada juga yang jenis mengulangi, dengar sekali pada masa live, kemudian ulang dengar, ulang tengok dalam FB Mani FM kali yang kedua. Jadi paparan selepas habis program, kemudian tengok minggu hadapan, memang terkadang lebih daripada sekali ganda. Jadi pembicaraan bersambung-sambung, dan insya-Allah lah saya sebelum sambung saya akan khulasah kembali, buat ringkasan kembali hak pembicaraan minggu lepas. Tapi taklah sedetail minggu lepas, tidaklah sehalusi minggu lepas, hanya sebagai khulasah sahaja, sebagai ringkasan sahaja. Jadi pembicaraan adalah berkaitan dengan air mustakmal, yang mana hukum air mustakmal ni suci, airnya suci. Kena kepada tubuh pakaian kita, tak kena basuh apa-apa pun.
Tetapi air musta'mal tidak boleh menyucikan dengan bahawa air musta'mal tidak sah digunakan untuk berwuduk, tidak sah digunakan untuk mandi wajib, dan tidak boleh digunakan untuk menyucikan najis. Tapi air adalah air yang suci. Air musta'mal ni, musta'mal bahasa Arab, yang telah digunakan itu dari segi lughah, dari segi bahasa. Tapi yang bicara sekarang adalah dari segi istilah syarak. Kita bicara definisi air musta'mal dalam hukum fiqh, dalam mazhab Syafi'i kita. Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada berwuduk ataupun mandi wajib. Dan juga air yang digunakan untuk membasuh najis dengan syarat-syarat dia lah. Jadi pembicaraan terdahulunya saya fokus terlebih dahulu kepada persoalan air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil, iaitu berwuduk. Jadi ketika kita berwuduk mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas kecil dan juga basuhan yang wajib adalah basuhan muka kali yang pertama, yang kedua, ketiga sunat, bukan mengangkat hadas kecil. Kemudian basuhan tangan sampai ke siku, basuhan pertama, basuhan yang wajib mengangkat hadas kecil. Basuhan kedua, ketiga, itu bukan bukan basuhan yang wajib dan bukan mengangkat hadas kecil. Sapu kepala, kemudian basuh kaki. Basuh kaki sampai ke dua buku lali, dua mata kaki. Basuhan kali pertama mengangkat hadas kecil, ianya basuhan yang wajib. Basuhan kali kedua, ketiga bukan lagi mengangkat hadas kecil dan ianya adalah basuhan yang sunat. Jadi basuhan yang menyebabkan air tu menjadi musta'mal adalah basuhan yang pertama, yang ianya adalah mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil, yang mana minggu-minggu lepasnya saya pergi kepada contoh kita berwuduk menggunakan air satu baldi, sedikit air itu dipanggil. Kemudian ketika berwuduk tanpa menggunakan gayung. Gayung tu tak ada ke, ataupun saja-saja tak mahu guna gayung ke, terpulang. Jadi apabila kita berwuduk menggunakan air sedikit, air satu baldi, tidak menggunakan gayung. Jadi kalaulah di permulaannya kita membasuh pergelangan tangan, kita basuh pergelangan tangan, itu basuhan yang sunat. Kita pun basuh dalam air baldi tadi. Air baldi tadi kekal mutlak suci lagi menyucikan, tidak akan jadi musta'mal. Selesailah berkomo-komo dan memasuk air ke dalam hidung, kita pun mulalah nak mengangkat hadas kecil, basuhan wajib di muka kali pertama. Kita masukkan tangan dalam baldi, tidak ada masalah. Tangan yang kita masuk dalam baldi, kita pun cekok air. Mana kita ambil air daripada baldi menggunakan tangan, kita cekok dua belah tangan. Kemudian kita pun basuh muka kali yang pertama, niat mengambil air sembahyang kerana Allah. Kita basuh muka kali pertama, itulah basuhan mengangkat hadas kecil di muka. Itu basuhan yang wajib. Kita kena basuh di luar baldi. Dibasuh di luar baldi. Kalau kita celup-celup dalam baldi, air baldi tu jadi musta'mal. Tidak boleh lagi digunakan untuk basuhan yang kemudian. Jadi basuhan pertama muka, basuh di luar baldi, kata molek, selesailah mengangkat hadas kecil di muka, selesailah basuhan yang wajib. Jadi titik-titik air di muka kita tu, itu dipanggil air musta'mal. Tetapi air musta'mal di muka tu sedikit dah. Hak banyak air musta'mal sudah turun ke bawah dah. Masa kita cekok air, ambil air daripada baldi tadi, kita pun basuh muka. Hak basuhan muka, hak air turun ke bawah tu, itu air musta'mal. Tapi turun ke latar lah, tak masuk dalam baldi.
Jadi tinggal di muka hanya beberapa titik sahaja. Titik-titik air di muka tu air mustakmal. Tapi tidak ada masalah, air mustakmal suci. Jadi air di muka tak perlu lap dengan tuala. Basuhan muka kali kedua ketiga, kita basuh dalam beldi. Celup-celup dalam beldi. Selesai basuh muka 3 kali. Sampai giliran tangan. Apabila kita masuk tangan kita dalam beldi, berarti kita sudah memulai mengangkat ada kecil di tangan sampai ke siku, iaitu basuhan yang wajib, maka jadi mustakmal. Tapi kita tak pakai gayung, kita masih lagi nak guna tangan sebagai ganti gayung, maka ketika kita memasukkan tangan dalam beldi, kita niat di hati kita hanya untuk ambil air daripada beldi untuk basuh tangan kanan kali pertama mengangkat ada kecil di luar beldi. Maka air itu tak ada masalah. Masuk tangan, ambil dua tangan, cekak air dua tangan, kemudian basuh tangan kanan kali yang pertama, basuhan wajib maka ada kecil, basuh di luar beldi. Tapi masa basuh tangan tadi tu, niat di hati hanya untuk ambil air daripada beldi, umpama ganti gayung untuk basuh di luar. Tapi kalau kita masuk tangan dalam beldi selepas selesai basuh muka sampai giliran tangan, sebab tangan anggota wuduk selepas muka. Kalau kita tak niat bahawa kita masuk tangan hanya sebagai ganti gayung untuk ambil air basuh di luar, maka air dan beldi tu jadi mustakmal sebab tangan kita automatik terangkat ada kecil, basuhan wajib kali yang pertama. Kepada ni. Kemudian selesailah basuhan kali pertama, kali kedua ketiga, basuh dan beldi sahaja. Samalah dengan basuh tangan kiri kali yang pertama, basuh dalam beldi. Kali kedua ketiga, basuh di dalam beldi. Kemudian selesailah tangan kitanya. Kita masuk tangan dalam beldi pula sebab kita nak basuhkan tapak tangan untuk sapu kepala. Kita masuk tangan beldi tak ada isu apa dah sebab tangan kita sudah beres, selesai basuh yang wajib, maka ada kecil di tangan. Sama juga tadi kita membasuh muka tadi, kita masuk tangan dalam beldi juga. Itu tidak ada masalah. Sebab selagi muka belum selesai, tak sampai lagi di giliran tangan sampai ke siku. Sebab tertib wuduk, susunan wuduk, selepas basuh muka baru sampai giliran tangan. Jadi sebelum basuh muka, kita masuk tangan dalam beldi, tidak akan mengangkat hada kecil dengan sampai siku sebab muka belum basuh. Maka tu tidak ada masalah. Air kekal mutlak, suci lagi menyucikan. Selepas selesai basuh muka tu, sampai giliran tangan, kalau kita masih lagi nak ambil air daripada beldi menggunakan tangan. Kalau kita ambil gayung untuk basuh tangan kali yang pertama di luar beldi, tak ada isu lah. Untuk basuh muka kita menggunakan tangan. Kita cekok air, ambil air daripada beldi menggunakan tangan. Selesai basuh muka, nak basuh tangan kita pun ambil gayung. Sebab gayung kita ada. Kita pun ambil gayung, kita basuh tangan kanan kali pertama di luar beldi. Selesai. Terangkat ada kecil di tangan kanan. Kali kedua ketiga, masuk je tangan dalam beldi. Ambil gayung pula, basuh tangan kiri di luar beldi kali pertama. Kemudian kali kedua ketiga, tangan kiri tadi hanya masuk ke dalam beldi sahaja tanpa menggunakan gayung. Kalau menggunakan gayung, air akan banyak digunakan. Sebab saya contoh masalah minggu lepasnya, ketiadaan air, keputusan air kita kata. Jadi kita guna air satu beldi untuk berwuduk satu keluarga. Tapi pandai buatlah, air tidak akan jadi mustakmal. Kalau kita menggunakan gayung semata-mata, air akan banyak digunakan. Jadi berguna gayung untuk basuh tangan je lah. Selepas selesai membasuh muka. Kaki, basuhan kali pertama kita cekok air, basuh kaki di luar beldi. Tapi basuhan kali kedua, tiga pun di luar beldi jugalah. Tapi kalau air beldi kita sendiri, wuduk kita sendiri, kita basuh kaki kali kedua, ketiga, kaki kanan, kaki kiri, kita nak masukkan kaki kita dalam beldi, terpulanglah sebab air kita. Kemudian kaki kita. Yelah, takut nak menggunakan gayung basuh kaki 3 kali di luar beldi. Jadi banyak air digunakan. Itu kalau pakai gayung.
Kalau gayung tak ada, dia pakai orang Terengganu panggil tungging beldi tu, ataupun apa? Tungging beldi. Condongkan beldi untuk basuh di luar beldi. Lagilah banyak air akan mencurah-curah keluar. Kalau beldi, gayung tak ada, kita tak boleh cekok dengan tangan. Kita nak pakai beldi tu, kita senggengkan dia, kita condongkan dia, lagilah banyak air tu digunakan. Tu terpulang atas masing-masing. Bandar ni. Ini bicara contoh dalam keadaan ketiadaan air. Tapi kalau ada air pun buat gitu, buat gila. Cuma saya nak bicara sekarang, kita berwuduk menggunakan air satu beldi. Kalau pandai cara buat air dan beldi tu, tidak akan jadi mustakmal, walaupun air dan beldi tu air yang sedikit. Salah. Ni kira pengulangan kembali hak minggu lepas. Jadi hak mengangkat hadas kecil adalah wuduk yang wajib. Dia ada wuduk yang sunat. Dia ada wuduk yang sunat. Kita tahu tak wuduk yang sunat? Kita wuduk sentiasa, itu wuduk yang wajib. Kita wuduk sentiasa, itulah wuduk yang wajib, mengangkat hadas kecil. Wuduk yang wajib, mengangkat hadas kecil. Dia ada wuduk yang sunat. Wuduk yang mana kita disunatkan berwuduk. Kita disunatkan berwuduk. Dia panggil wuduk sunat. Wuduk sunat kita, kalau nanti insya-Allah saya akan pergi kepada mandi wajib, mengangkat hadas besar, dan saya akan pergi kepada mandi sunat. Mandi sunat ni, tu kita sangat tahulah. Mandi sunat pagi Jumaat tadi. Mandi sunat hari raya, tu kita sangat tahulah. Hak mandi sunat bukan mengangkat hadas besar, tapi mandi sunat. Kalau wuduk sunat ni, kemungkinan ada yang tahu, kemungkinan ada yang tak tahu. Dia wuduk sunat ni sidang pendengar, wuduk yang diperbaharukan. Wuduk yang diperbaharukan. Dipanggil tajdidul wuduk. Dipanggil tajdidul wuduk. Wuduk yang diperbaharukan. Cuma kita ni perbaharukan wuduk ni, ada orang faham air wuduk tu batal dah, kita perbaharukan. Jadi macam ginilah, kita perbaharukan lesen, kita perbaharukan ruktek. Bila kita perbaharukan lesen kita mati dah. Kita perbaharukan ruktek kita mati dah. Kita pun perbaharu. Adapun tajdidul wuduk, kita perbaharukan wuduk ni bukan begitu, bukan dengan makna wuduk kita batal, kita ambil wuduk semula. Tidak ambil perbaharu tu. Tak ambil perbaharu. Perbaharu ni gini sidang pendengar, wuduk kita masih lagi ada. Kemudian kita sembahyang dah dengan wuduk tu. Kita guna dah untuk sembahyang. Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke. Kita nak sembahyang fardu yang lain, wuduk ada lagi, belum lagi batal wuduk. Kita nak sembahyang lain ni, sembahyang fardu yang lain, sembahyang sunat yang lain, kita disunatkan perbaharukan wuduk. Ambil wuduk lain pula. Wuduk yang tadi tu, wuduk tadi tu boleh pakai lagi. Wuduk yang tadi tu tak ada batal pun laginya. Kita maknanya masih lagi berwuduk. Kita dalam keadaan masih lagi suci daripada hadas kecil. Tetapi syariat menghukumkan sunat. Kita nak solat yang lain selepas kita solat fardu dah sebelum, ataupun solat sunat dah sebelum, kita nak solat yang lain, kita disunatkan berwuduk yang lain. Itu panggil perbaharu. Apa ada ni? Bukan perbaharu wuduk, wuduk batal bukan. Sebab contoh tadilah, perbaharukan lesen, perbaharukan ruktek, memanglah lesen mati dah.
Rotek mati dah. Kita pun perbaharu. Perbaharukan wuduk, bukan wuduk batal. Bukan. Jangan masalah faham pula. Wuduk masih lagi ada. Tapi wuduk tu sudah digunakan untuk solat fardu ataupun solat sunat yang terdahulu. Kita nak solat lain kemudian. Disunatkan kita ambil wuduk lain. Ada sunat. Yang Nabi SAW bersabda, man tawadda'a ala tuhrin falahu asyru hasanat. Atau kama qal. Sesiapa yang berwuduk dalam keadaan dia masih lagi suci daripada hadas kecil, maka baginya 10 kebajikan. 10 kebajikan. Dia panggil nurun ala nur. Cahaya atas cahaya. Apa maksud cahaya atas cahaya? Wuduk yang pertama belum lagi batal. Cahaya wuduk pertama masih lagi kekal. Kita pergi wuduk kali yang kedua, kita datangkan cahaya yang kedua, maka dia panggil nurun ala nur, cahaya atas cahaya. 2 kali cahaya. Wuduk yang pertama masih lagi kekal, belum batal, bercahaya. Kita wudukkan yang kedua pula, maka double cahaya. Datangkan cahaya atas cahaya yang masih lagi ada. Sunat seumpama tu. Ni kadang-kadang bukan nak memperbaharukan wuduk. Wuduk nak batal dah. Wuduk nak terkentuk dah. Khipuk muka-muka, tahan supaya wuduk kentuk tak keluar. Sayang ke wuduk. Wuduk guna dah untuk solat sebelum. Solat maghrib lah kita kata. Belum masuk waktu isyak, rasa nak kentuk. Dia tahan daripada kentuk sampai ke khipuk muka-muka. Sayangnya, bukan sayang, malahnya nak ambil wuduk baru. Walahal, wuduk hok comel-comel laginya, belum batal-batal pun laginya, nak solat isyak, sunat perbaharukan wuduk, ambil wuduk lain pula. Sidang pendengar, kalau amalan sunat ni, kita tidak pernah melakukan kerana kemungkinan kita tak tahu, maka dimuakkadkan, dikuatkan tuntutan sekurang-kurang kita buat sekali. Buat sama-sama tu terbaik. Tambahan pula di tempat kita air banyak sangat-sangat, tak payah mana nak berwuduk berkali-kali. Sekurang-kurangnya muakkad atas kita, kuat tuntutan atas kita, buat sekali. Contoh ni malam ni, solat maghrib, nak solat isyak, wuduk masih lagi kekal, belum batal, ambil wuduk lain untuk solat isyak, sunat. Maknanya satu-satu amalan sunat, kalau kita jenis malah nak buat, dituntut pada kita sebagai tuntutan yang kuat. Sekurang-kurangnya kita buat sekali. Apa kelebihannya? Sampai di pada mahsyar, ketika dibahagikan pahala wuduk sunat ni, sunat wuduk ni perbaharukan, kita ada bahagian walaupun hanya sekali. Kalau kita tak pernah buat, pahala wuduk sunat, wuduk ini perbaharukan, kita khising orang panggil. Khising ni logat Terengganu lah, khising ni. Khising ni logat Terengganu. Khising ni maknanya apalah nak sebut. Khising ni jenilah orang bagi hadiah. Bagilah kita tak ada. Kita klik-klik. Klik-klik. Khising kalau panggil, tak ada bahagian. Kita dalam FB hari ni kurang sedikit ni. Kurang sedikit lah dalam FB ni. Yang mengikuti live ni ramai. Tapi dalam komen itu, baguslah macam sebut ngulpa lah. Jangan banyak sangat duduk sibuk dalam FB, fokus pada pengajian. Melainkan kalau ada masalah-masalah yang nak ditanya, aku mukakan soalan. Ini lebihnya kalau orang ikut live FB, dia ada persoalan, dia boleh kemukakan persoalan. Sama ada saya segera respon jawab ataupun saya tangguhkan kemudian. Kalau soalan tu yang tidak berkaitan, tengoklah macam mana saya perlu jawab ataupun tidak. Kalau yang tidak berkaitan. Jadi
siapa masa dibahagi hadiah upah pahala kepada orang wuduk sunat, kita tak pernah buat. Maka kita pun dengar saja. Khising kitanya. Tak ada bahagian. Jadi, baru tahu hari ni, malam ni buat lalu. Maghrib, solat dah. Isyak, wuduk masa lagi ada. Ambil wuduk baru. Dia panggil tajdidul wuduk. Wuduk yang sebelum tu masih lagi kekal, masih lagi bercahaya. Datangkan cahaya yang kedua pula. Datangkan cahaya yang kedua pula. Ni ada orang komen ni. Dia kata buat sokmo dah ustaz. Lepas mayang garik, tunggu isyak lambat. Nak semak isyak, pergi ambil wuduk baru. Walaupun wuduk hok mayang garik tadi tak batal lagi. Ni saya baca ayat dia lah. Hok mayang garik. Orang luar faham kedok. Ni saya baca soalan dia ni. Soalan dia ni. Walaupun wuduk hok mayang garik tadi tak batal lagi. Dia biasa maghrib dengan isyak lah. Wuduk zuhur dengan asar. Allah, wuduk zuhur hak batal lama dah. Wuduk subuh dengan zuhur. Wuduk subuh tadi. Berapa kali batal dah. Barulah nak ambil wuduk semai zuhur. Hak biasanya wuduk maghrib lah. Maghrib dengan isyak ni dekat. Wuduk maghrib biasa bertahan sampai ke isyak. Ni ada sidang pendengar kita kata buat sokmo dah. Lepas mayang garik, tunggu isyak lambat pergi ambil wuduk semula. Ambil wuduk barulah. Sunat. Kalau saya sebut tadi, sekurang-kurang buat sekali. Amal somo-somo berwuduk dan keadaan masa lagi bersuci, falahu asyru hasanat. Nabi kata bagi dia 10 kebajikan. Buat somo-somo hak bagusnya. Kita nak pergi kepada wuduk sunat. Pergi pada wuduk sunat. Tapi gitulah, masa ni agak berjalan tu agak cepat. Saya pun tengok jugalah jam ada di skrin ni. Sebab nak pastikan pembicaraan tidaklah tergantung sangat. Walaupun tak selesai bicara sambung insya-Allah minggu hadapan. Tapi tak bolehlah kalau ada pembicaraan yang agak tergantung. Kita wuduk masih lagi ada. Wuduk maghrib tadilah, contoh maghrib isyak lah. Wuduk masih lagi ada. Kita solat maghrib dah. Kemudian isyak kita nak ambil wuduk baru. Wuduk masih lagi ada dengan bahawa belum lagi berhadas kecil. Belum lagi berhadas kecil. Sebab wuduk masih lagi ada. Kita pun ambil wuduk yang diperbaharukan. Tajdidul wuduk, perbaharukan wuduk. Wuduk sunat. Yang pertama, bukan mengkat hadas kecil. Sebab belum lagi berhadas kecil. Wuduk maghrib belum lagi batal. Dan juga bukan yang wajib, hanya yang sunat sahaja. Maka kita faham molek dah. Air mustakmal, air digunakan untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil, wuduk yang wajib, ataupun hadas besar, mandi yang wajib. Jadi wuduk sunat bukan mengangkat hadas kecil, sebab belum berhadas kecil. Maka wuduk sunat, basuhan kali pertama sekalipun, basuh muka dan berdi kali pertama sekalipun, basuh tangan sampai ke siku dan berdi kali pertama sekalipun, basuh kaki dalam berdi basuh kali pertama sekalipun, air berdi tadi kekal mutlak, tidak akan jadi mustakmal. Basuh muka pertama, basuh sampai siku kali pertama, basuh kali pertama. Sapu kepala, saya dah sebutlah sapu kepala sebab kita tak basuh kepala, kita hanya basuhkan tangan, kita pun sapu kepala. Jadi sebut basuh ni, basuh muka kali pertama, basuh dalam berdi, air sedikit. Basuh tangan kali pertama, basuh dalam berdi, air sedikit. Basuh kaki pertama pun basuh dalam berdi juga. Tadilah air kita, kaki kita, kop anda kita lah. Jadi mustakmal ada air? Tidak sama sekali. Sebab basuhan muka pertama bukan maka ada kecil. Basuhan tangan sampai sekali pertama bukan maka ada kecil. Basuhan kaki pertama pun bukan maka ada kecil. Sebab apa? Sebab kita belum berhadas kecil. Sebab kita belum berhadas kecil. Faham tak ni?
Kemudian satu peringatan lah. Kita ni kita berwuduk, niat yang biasa kita niatkan, niat yang biasa kita niat lah. Dahulu sudah bicara rukun wuduk ada 6. Dahulu bicara di muka 3 dahulu. Dan kitab Safinatun Najah sudah bicara rukun wuduk yang 6 perkara. Jadi saya sudah sentuh dah. Ketika membicarakan rukun wuduk yang pertama, niat. Niat ni banyak niat. Dia ada beberapa niat, 9 niat yang kita boleh niatkan wuduk ni. Macam-macam niat lah. Tapi niat yang masyhur, yang biasa kita berniat adalah ketika membasuh muka kita berniat, saja aku mengambil wuduk ataupun mengambil air sembahyang kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, niat yang kita biasa berniat, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Ni 2 niat yang paling masyhur, yang banyak orang berniat. Saja aku mengambil wuduk ataupun saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah. Yang pertama. Yang kedua, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Jadi, kena ingatlah sikit. Niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah, tak ada masalah comel loteng lah. Jangan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Sebut dah tadi kan, wuduk belum lagi batal. Masih lagi belum berhadas kecil. Kalau kita basuh muka niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, mengangkat hadas kecil macam mana? Belum lagi berhadas kecil. Belum kentut pun laginya, belum batal wuduk berhadas kecil. Macam mana? Jadi wuduk yang diperbaharukan ni, yang hukumnya sunat ni, dalam berniat, tidak sah niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, kerana belum lagi berhadas kecil. Jadi niatnya macam mana? Saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Niat gitu. Tak boleh niat saya mengangkat hadas kecil. Kalau kita berwuduk, wuduk sebelum tu sudah batal, kita memang berhadas kecil, kita niatlah saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, ataupun niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Tetapi kalau belum lagi berhadas kecil, wuduk belum lagi batal, jadi kalau kita basuh muka niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, tak boleh lah, tak sah niat gitu. Itu nak kena jaga sikit lah. Ketika basuh muka kali pertama, kita berniat, tidak boleh niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Jadi jelas di sini, wuduk yang diperbaharukan ni wuduk sunat, bukan mengangkat hadas kecil. Maka wuduk sunat ni, walaupun basuhan kali pertama, basuh muka, basuhan sampai siku, basuh kaki, kali pertama tiba-tiba dicelup, dimasukkan muka dan berdi air sedikit. Air berdi kekal mutlak, tidak akan jadi mustakmal. Itu je lah. Itu wuduk yang sunat. Nanti bicara mandi sunat itu mudah. Bicara mandi sunat itu mudah. Nak pindah kepada air mustakmal ni, air yang digunakan untuk mengangkat hadas, hadas kecil berwuduk, hadas besar mandi wajib. Nak pergi kepada air mustakmal yang digunakan untuk mengangkat hadas besar, iaitu mandi wajib. Tapi mandi wajib ni tak apalah. Sebab mandi wajib ni, orang memang mandi tak ada, mandi dalam koloh tak ada mandi wajib ni. Kalau mandi dalam sungai, tu air banyak, tak ada bicara tu. Kalau mandi dalam koloh, koloh rumah lah, bukan koloh masjid, koloh rumah. Rumah dia tu koloh besar. Cukup sukatan 2 koloh. Lingkungan 230 liter. Dia buat koloh besar rumah dia. Ketika berwuduk, dia boleh basuh muka dalam koloh besar tu. Koloh dah besar mana 230 liter ni. Tapi koloh tu sampai sukatan 2 kulah dia panggil. Kita panggil 2 koloh lah. Sampai sukatan 2 kulah, dia kurang 230 liter. Jadi ketika berwuduk, celup muka dia dalam koloh, tak ada masalah. Sebab itu air banyak. Tadi air berdi, air yang sedikit. Ni air koloh, air banyak, takkan dia mustakmal. Bukan kata berwuduk sahaja, celup dalam koloh yang air 2 kulah ni. Bahkan kalau nak mandi wajib pun,
Nak berenang dalam kolah dalam bilik kita, boleh, tak ada apa-apa. Mandi wajib masuk dalam kolah tu. Tak payah pakai gayung-gayung. Lebih-lebih lagi kalau orang yang diuji dengan penyakit waswas. Ada penyakit waswas. Kalau mandi wajib, Allah lah. 1 jam tak sudah lagi dalam bilik mandi. Mandi wajib punya pasal. Tak usah pakai air pahit. Buat kolah besar sampai sukatan 2 kolah. Kolah rumah kita ni. Jangan pergi masuk dalam kolah masjid. Masuk dalam kolah masjid, nampak dia orang ikat di tiang masjid lah jawapan dia. Ikat di tiang masjid. Atau orang tanya tu. Tu kolam mandi. Kolam mandi tak ada apa-apa. Kalau kolam mandi. Kolam mandi ni siapa ada air 2 kolah 230 liter. 230 liter. Ribu-ribu liter kolam mandi tu. Memang ribu-ribu liter mandi masjid dalam tu lah. Tapi itulah, kolam mandi ni, jangan-jangan jumpa kolam mandi ni. Kolah rumah kita, buat kolah besar sikit. Ni orang waswas ni, dia waswas pun buatlah kolah. Kolah besar sikit, sampai time berhadap besar, mandi wajib masuk dalam tu je. Masuk dalam tu je. Tapi kalau orang waswas ni, ada kolam mandi dalam kawasan rumah dia, tu lagi baik. Dia berhadap besar, terjun dalam kolam mandi, mandi wajib. Lebih baik laginya, orang waswas ni buat rumah tepi sungai, tepi laut. Berhadap besar je, nak mandi wajib, terjun sungai, terjun air laut. Selesai sekejap je. Ni macam mana ni? Buat kolah. Kolah besar, cukup cukatan 2 kolah. Berwuduk, celup dalam kolah, tak ada apa-apa. Kita maklum tu, macam kolah masjid tu lah. Orang berwuduk macam mana cara buat. Air banyak tidak akan jadi mustakmal dengan kita berwuduk dengan keadaan kecil. Kolah rumah kita bukan hanya digunakan untuk berwuduk, bahkan digunakan juga untuk mandi wajib. Orang tak buat tu saya bicara hukum je ni, bukan suruh buat pun. Cuma saya syorkan tadi kepada orang waswas. Orang dia mandi wajib sampai ke nak syuruk, nak habis waktu subuh, akhirnya dia meninggalkan subuh, berdosa besarlah dianya, nama tercatat di pintu neraka sebab dia sudah meninggalkan sembahyang fardu subuh. Ustaz, dia tinggal sembahyang fardu subuh ni bukan sengaja. Dia tak puas hati mandi wajib, takut tak rata. Hak tu bukan kata tak sengaja. Sengaja ikut godaan syaitan. Dia tak sengaja. Ni tanya, bathtub hotel boleh ke Ustaz? Bathtub hotel ni wallahu a'lam lah. Tengok sukatan air dia. Sampai dok 230 liter. Sampai dok. Ini sidang pendengar jangan pakau saya kata ni. Kena cek molek. Tapi serasa saya lah. Allah rasa ni tak boleh ni buat hukum ni. Siapa 2 kolah 2 kali 230 liter. Rasa saya ni jangan pakai betul-betul. Cek molek. Cek dia punya keluasan dia apa semua. Ada satu soalan dalam FB ni, Adi MN. Kolam mandi awam boleh ke yang bercampur ramai orang tu? Apa masalah? Boleh ke? Maknanya boleh ke mandi wajib lah. Bercampur ramai orang tu, apa masalah apa? Ke dia tulis di tepi kolam awam tu, jangan mandi wajib di sini. Ada tak? Kan kolam awam ni kan dia banyak dia punya hak peraturan dia kan. Hak tak boleh dilakukan. Hak jangan tu banyak. Di tepi kolam awam tu. Ada tak ditulis? Kolam awam ini jangan sesiapa mandi wajib di dalamnya. Mandilah sama orang ramai, apa masalahnya? Tak payah sibuk lah. Saya mandi wajib ni. Tak payah duk nyoh gitu. Sudahlah. Tapi tak ada isu apa. Sebab air tu tak ada apa-apa pun. Takkan dia rosak pun air tu. Sebab air banyak. Tak air banyak. Pada kau tak soalan tu. Kolam mandi awam boleh ke yang bercampur ramai-ramai orang? Boleh sangat-sangat. Cuma bathtub tu minta maaf lah.
Saya gamuk tadi tu kena cuba tanyalah orang yang kerja hotel ke. Siapa dok sukatan 230 liter? Bathtub hotel lah biasanya. Di rumah pun boleh buat. Ada pula komen sini, mungkin kolam awam bercampur air kencing. Ada pula, mungkin kolam awam bercampur air kencing. Kita perhabis dengan soalan kolam awam bercampur air kencing dah kita ni. Kita ada 4 minit lagi ni. Mana kalau tak sempat bicara, mandi wajib, insyaAllah sambung minggu hadapan lah. Kita nak pergi dulu ni. Mungkin soalan Haslina Ina. Mungkin kolam awam bercampur air kencing. Kolam awam ni, tak usah katalah 230 liter tu awak nak cakap. 1000 liter kolam awam ni. Kalau betul ada orang kencing di dalam tu. Oh, ni kurang ajar lah ni. Orang tak sehat ni. Tak ada orang kencing dalam air kolam awam tu. Orang tak sehat. Orang tok siomang. Orang tok siomang. Ni ada kata pastikan air sampai 2 kolah, ia letak 217 liter. Dia dalam setengah sekitar lingkungan 230 liter. Paling kurang 210, paling banyak 270. Yang sebut tengahnya 230 liter. Sebab dia sukatan 2 kolah ni dalam buku-buku baru ni agak tak sama dia punya sukatan dia. Tak apalah tu nya. Kalau adalah ada soalan apa ni? Adakah air kelapa itu air mutlak? Ni soalan sungguh ke? Soalan apa ni? Adakah air kelapa itu air mutlak? Ambil lah air kelapa, ambil semayang. Air kelapa, air mutlak. Ke mana air itu bukan air mutlak. Air mutaghayyir orang panggil. Air itu air suci yang tidak boleh menyucikan. Jadi kita pergi pada kolam awam bercampur air kencing. Kalau betul ada kencing, kita takkan sedar. Sebab dia tidak merubahkan air. Dia tidak merubahkan air. Sebab air banyak. Dia takkan merubahkan air. Pada ni. Macam mana hukum air kolam awam tu? Air tu kekal mutlak, suci lagi mencucikan, sah kita mandi wajib di dalam tu, dan sah kita berwuduk di dalam tu. Faham di sini? Mungkin kolam awam bercampur air kecil. Okey. Air kolam awam air banyak sangat. Kalau ada orang tak mungkin budak-budak lah. Bukan, kita tak budak-budak. Dia sejuk, mandi lama, dia kencing dalam tu, mungkin budak-budak. Dia kencing sungguh. Tapi berubah dah air kolam awam tu yang kencing? Tak akan berubah. Sebab air banyak. Air dalam kolam awam tu, yang budak kencing di dalam tu, air tu kekal air mutlak, suci lagi menyucikan. Air kolam awam yang budak kencing tadi boleh digunakan untuk mandi wajib dan boleh digunakan untuk mengambil wudu. Ni ada satu soalan Azizatul Akmal ni, kolam yang ada klorin macam mana ustaz? Klorin bukan kolam saja, air pahit kita pun ada klorin. Air klorin ni air yang berubah dengan benda suci, klorin bukan benda najis. Klorin suci, berubah yang sedikit saja. Dia punya bau dia ada berubah, dia rasa dia ada berubah sedikit. Air klorin yang berubah sedikit, air pahit kita itulah adalah air mutlak. Bukan air kolam saja, air pahit kita, air klorin adalah air mutlak. Suci lagi menyucikan. Boleh digunakan untuk mandi wajib, untuk berwuduk, dan boleh digunakan untuk mandi wajib. Jadi untuk minggu ni setakat ni lah. InsyaAllah untuk minggu hadapan saya akan sambung lagi pembicaraan yang berkaitan dengan air mustakmal yang digunakan untuk mengangkat hadas dan juga untuk menyucikan najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna